Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar para penonton di luar sana? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Dalam bulan Ramadan ini, juga pada musim PKP ini, Alhamdulillah, saya diberi peluang dan kesempatan untuk berkongsi, memberi sedikit perkongsian, memberi sedikit tazkirah. Bila saya diminta untuk memberi tazkirah, saya tanya, apa tajuk yang nak diberi? Maka si penulis mesej tersebut berkata bahawa tazkirah saya bertajuk, camna nak istiqamah selepas Ramadan. Camna dibagi. Camna nak istiqamah selepas Ramadan. Camna macam mana, bagaimana, atau mungkin dalam bahasa Sarawaknya, camna mau istiqamah selepas Ramadan tu. Tuan-tuan, puan-puan, Ramadan untuk tahun ini hampir melabuhkan tirainya. Ramadan pada tahun ini hampir meninggalkan kita. Saya yakin pada musim PKP ini, di mana kita terbatas untuk bergerak ke sana ke sini, just stay at home, ada yang mengambil peluang dan kesempatan ini untuk melakukan lebih banyak amalan dan ibadah berbanding Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Ada yang buat solat-solat sunat, ada yang membaca Al-Quran, khatam 2-3 kali sepanjang bulan Ramadan ini, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah secara atas talian. Dan persoalan yang timbul adalah, selepas berlangsungnya Ramadan ini, ke manakah ada tuju amal ibadah tersebut? Adakah juga berlalu pergi mengikut Ramadan, ataupun masih kita amalkan, sama-sama kita nilai diri kita? Jadi saya akan memberikanlah beberapa perkara, poin bagaimana nak istiqamah selepas Ramadan ini. Perkara yang pertama sekali adalah bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita di mana kita perlu memupuk sifat keikhlasan dalam diri kita. Ada segelintir manusia yang mungkin hanya ingin dipandang bila dia beramal, bila dia beribadah, hanya ingin dipandang, hanya ingin dilihat agar orang memandang dia tinggi. Dan perkara ini membuatkan apabila dia bersendirian, tiada sesiapa yang memandang, maka hilang amalan tersebut. Oleh itu, sifat keikhlasan perlu kita pupuk dalam diri kita, dalam hati kita. Kita kena ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keridhaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kongsikan bahawa janganlah kita melampau-lampau. Tuan-tuan dan puan-puan, sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, ya ayuhan nas, khudhu min al-a'malu ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wa in ahbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beramallah sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Dan amalan yang lebih disukai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi hadis ini telah menerangkan bahawa sesuatu amalan yang sedikit itu tetapi berterusan dia lakukan adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding amalan yang dilakukan terus banyak, terus melampau, dan hingga akhirnya membuatkan kita jemu, membuatkan orang tersebut jemu untuk beribadah lagi dan ditinggalkan ibadah tersebut. Jadi itu poin yang kedua, ikutlah kemampuan anda, biarlah sedikit tetapi berterusan. Yang ketiga, berdoalah. Berdoalah tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya doa itu adalah senjata mukmin. Antara doa yang boleh kita amalkan juga merupakan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam atas agamamu. Saya ulang kembali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah beberapa poin yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, macam ni mau istiqamah selepas Ramadan. Antara poin-poin lain boleh juga kita menghadiri majlis ilmu. Sekarang musim PKP, banyak majlis ilmu secara maya, secara atas talian. Boleh juga join
ataupun poin yang lainnya, kita berdamping dengan orang-orang yang soleh, kita berada dalam lingkungan teman-teman yang baik dan soleh. InsyaAllah poin-poin ini, perkara-perkara ini akan membantu kita untuk kita beristiqamah terus beramal ibadah selepas Ramadan ini. Saya rasa masa pun tidak mengizinkan untuk saya bercakap panjang. Alhamdulillah. Oleh itu, insya-Allah terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan. Sekiranya ada rezeki, insya-Allah kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.